Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan kita punya pembelajaran bagi kompetensi yang keempat. Okey, di mana kompetensi yang keempat ni kita topik dia lebih kepada pemeriksaan visual ataupun visual inspection lah. Kita akan melakukan pemeriksaan secara visual. Okey, visual inspection. Okey, macam mana cara kita nak buat visual inspection? Okey, dalam ni saya akan cerita dan tunjuklah secara video je lah kan. Sebab kita masih lagi dalam tempoh PKP, tak dapat nak buat secara hands on. Jadi harap-harap video ni dapat membantu kamulah mempelajari kaedah melakukan pemeriksaan visual untuk sambungan timpalan. Okey. Okey, baik. Apa itu visual inspection? Okay, visual inspection ni dia adalah test yang mana dijalankan secara pemerhatian. Okay, untuk kita tengok kualiti timpalan tu dengan kita mencatat. Okay, contoh dia plate, katakan plate lah, plate kita tengok, buat pemerhatian, lepas tu kita akan catat. Kat mana dia punya apa kecacatan, kita akan rekodkan. Okay, so pengujian secara visual ni kita nak tengok sama ada dia diterima atau tak berdasarkan kod dan piawai yang kita tetapkan dan memang kita refer. Okay, mana yang kita rujuk, kod ni adakah melepasi tahap dia. Itulah kegunaan untuk visual inspection. Okay. Sebelum kita nak lakukan sebarang ujian-ujian lain, okay, DIPEN ke ataupun radiografi ke, okay, first ujian yang dia kena lepas adalah visual inspection. Macam saya kata sebelum ni kan, kalau kata awak tengok satu plate tu memang dah buruk kan, satu plate katakan dia memang dah buruk, buat apa kita nak buat buang duit untuk buat DIPEN, untuk buat radiografi dan sebagainya. Memang dia confirm dia apa rejected, dia tak lepas. Jadi sekiranya sesuatu spesimen ataupun hasil kimpalan itu tak lepas ujian visual, ujian yang seterusnya tak akan dijalankan. Okey, ini untuk poin yang ketiga. Okey, apabila hasil kimpalan telah lulus ujian visual, barulah dibenarkan melaksanakan ujian-ujian yang lain yang lebih terperinci berdasarkan keperluan sesuatu projek lah, sesuatu produk. Okay. Pemeriksaan visual plat sambungan V-tunggal. Okey, dia merangkumi VI ataupun visual inspection ni, dia merangkumi 3 aspek ni lah. Okey, 3 tanggungjawab inspektor kimpalan adalah 3 ni. Pemerhatian, laporan dan perbandingan. Okey. Okey, pemerhatian. Pemerhatian ni adalah di mana seseorang inspektor dia mesti mempunyai ketajaman penglihatan yang tinggi lah, sebab dia nak tengok sebarang kecacatan dalam kimpalan tu, sanggar yang kecil, okey, porosity yang kecil, benda tu kalau kata mata tak okey, tak nampak lah. Okey, jadi penglihatan tu mesti okey. Okey, ujian penglihatan akan dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan inspektor kimpalan memenuhi syarat mempunyai penglihatan yang baik. Okey, okey, kemudian selain daripada buat pemerhatian, okey, inspektor kimpalan juga dia mesti ada ilmu. Okey, dia mesti ada pengetahuan mengenai ketidaksempurnaan kimpalan tu. Okey, dia tengok dia dah tahu. Ini slide lekat, ini porosity, ini dekat. Okey, so inspektor kimpalan mesti ada ilmu dan tahu apa kecacatan yang ada pada sesuatu hasil kimpalan. Okey, dia kena tahu sebab apa dan juga implikasi. Kalau jadi crack, apa yang akan terjadi? Okey,
kalau ada porosity kat sini, apa akan terjadi? Okey, itu adalah bidang inspektor kimpalan. Okey, kalau awak berminat untuk nak jadi welding inspector, awak mesti mahir lah benda-benda macam tu. Okey, mesti perhatian tu kena lebih sikit lah. Bahagian-bahagian tu. Okey. Okey, seterusnya. Peralatan yang digunakan dalam melakukan visual inspection. Okey. Ada pembaris keludi. Okey. Ni benda biasa ni awak tengok ah. Saya dekat sini saya tunjuk sekejap. Okey. Pembaris keludi. Kalau awak ada kat bengkel, kita memang akan buat lah bersama-sama. Tapi memandangkan PKP dalam ni je lah saya boleh tunjuk kan. Tapi insyaAllah kalau kata sempat kita akan buat lah. Okay. Kita akan buat secara hands on. Okay, pembaris keludi. Okay, tekan tepung besar. Okay, tepung besar ni tujuan dia untuk yang nak tengok benda yang halus lah. Okay, contoh dia macam porosity ataupun slide cushion, kita akan pakai ni lah nah. Kadang benda yang kecil-kecil kita tak nampak, jadi kita perlukan kat tepung besar. Okey, dan seterusnya yang penting juga ni lah welding gauge. Okey, welding gauge ni tolok kimpal. Okey, welding gauge. Okey, awak akan belajar lah macam mana kita nak baca benda Allah ni. Okey, welding gauge. Okey, dia ada bacaan untuk sudut. Okey, lepas tu dia ada okey, dia ada mata ni untuk kita check apa panggil dekat. Ni mata ni. Ni dia punya skala. Okey, belakang ni pun ada skala juga. Okey, belakang ni, dan kalau awak tengok kat sini, ni benda ni. Benda ni adalah untuk check kerongkong kimpal. Okey. Okey. Dan juga kita ada lampu suluh. Okey, lampu suluh ni selalunya kita guna untuk visual inspection pipe. Okey, untuk tengok dalam penetration. Nampak ke tak? Okey. Okey, selain daripada tu tolok kimpal yang jenis ni multi purpose kita ada juga jenis-jenis lain. Sorry. Okey, kita ada, tapi yang kat kimpal dekat kita punya bengkel kita pakai ni lah. Okey. Yang lain ada juga ni, fillet well gauge, high-low gauge, angle gauge dan juga multifunction well gauge. Okey, multifunction well gauge ni ni. Okey, untuk dua ni, fillet dengan high-low dengan angle ni, assessing kita tak ada. Okey, tapi kalau nak tengok cara dia, bentuk dia, saya akan tunjukkan lah. Okey, ni fillet well gauge lah. Fillet well gauge ni adalah untuk kita check size kaki, throat thickness untuk kimpalan jenis kambi. Okey, sebab tu nama dia fillet well. Okey, untuk ketebalan kerongkong dan juga panjang kaki kimpal. Ni bentuk dia macam ni. Okey, seterusnya high-low gauge. Okay, high-low gauge ni dia digunakan untuk mengukur ketidaksejajaran dan jarak punca. Okey, kalau awak buat paku kimpal kan, make sure paku kimpal tu adalah sejajar. Bila awak paku kimpal hujung tu tak sejajar, benda tu boleh check lah menggunakan high-low gauge ni. Ni lah. Ataupun tolok tinggi rendah. Ni check. Ni kaedah dia. Dia tengoklah bacaan dia berapa, yang misalignment dia tu berapa, dan juga untuk baca bacaan untuk berapa nilai root gap ataupun jarak punca. Okey. Okey, angle gauge ni biasa lah. Okey, hak ni ada juga awak guna untuk buat sudut serong. Ni kan serong. Kita nak check sudut serong kita berapa, ada juga kita guna ni. Ni pun ada juga. Ni angle gauge yang pakai jenis digital. Okey, awak letak dia akan keluarkan bacaan kat sini. Okey, seterusnya.
Okay, ni adalah multifunction weld gauge. Ni multifunction weld gauge ni ya. Okay. Ni. Okay. Okay. Sama. So, ni sangat penting ya. Sangat penting untuk awak boleh baca benda ni. Sangat penting sebab untuk amali defect, inspection, mesti pandai guna benda ni. Okay. Ni paling basic untuk visual inspection. Okay. Macam mana kita nak ukur sudut sedongan? Okay. Cara dia adalah ini awak punya logam asas. Nah. So awak setting lah benda Allah ni welding gauge ni ke letak dekat awak punya logam asas tu. Okey. Tekan logam asas awak. Sorry lah saya pun tak ambil kan. Ni so bila awak letak ikut dia punya tu, kat sinilah bacaan. Sorry. Ni sorry. Ni. Skala ni. Ni adalah skala untuk sudut. Okey. Okay, kalau ikut kat sini, ni awak punya sudut serong ni, awak letak. Okey, kat sini awak baca dia punya sudut nah. Kat sini. Okey. Dia punya bacaan adalah 60 darjah. Daripada 0 sehingga 60 darjah. Okey, 0 darjah sehingga 60 darjah. Step di 50. Okey, 5 angle 5 darjah. Di 0, 5, 10, 15, 20. Tu dia punya step. Okey, bacaan dia adalah daripada 0 sehingga 60. Okey, ni cara nak baca sudut serong. Okey, seterusnya adalah untuk kita ukur ketidaksejajaran. Okey. Okey, awak tengok ni adalah hasil kimpan besi A dan juga besi B. Kat sini kalau tengok automatik lah kita tengok bentar benda ni tak sama. Jadi kita nak tahu berapa nilai ketidaksejajaran tu. Satu, so jadinya awak letak welding gauge awak dekat sebelah besi. Mata welding gauge ni awak letak sebelah ni, so awak boleh baca kat sini. Okay, so ketidaksejajaran dia tu adalah di sini. Okay. Okay, 0 point berapa. Sini lah. Okay, seterusnya. Mengukur potong bawah ataupun undercut. Mengukur potong bawah tu. Okay. Ni hasil welding awak. Sekejap lah. Okay. Ni hasil welding awak. Okay, ni kumai awak. Lepas tu tepi tu, tepi dekat kaki kimpal awak tu, dia ada undercut. Okay. Kita nak tahu sama ada undercut tu, kedalaman undercut awak tu diterima ataupun tak oleh standard dan kod. Kita kena ukur dulu. Okay, guna welding gauge. Okay, welding gauge. Cara dia macam mana? Cara dia adalah awak letak welding gauge ni atas besi perimeter awak. Dia punya mata ni, mata ujung ni masukkan ke dalam awak punya undercut dekat besi tu. So bila letak, kita boleh baca dia punya ukuran kedalaman undercut tu dekat sini. Okay, dalam bentuk mm dan juga inci. Tapi selalu kita guna mm lah. Okay, mm. Okay, dia punya skala 0 sehingga 5 mm. Okay. Seterusnya. Mengukur tinggi kumai. Samalah ni tinggi kumai, mata dia letak atas tinggi kumai tu berapa, kita akan baca di sini. Okay. Dia punya skala dia punya skala 1 sampai 25. 25 mm ataupun 1 inci. Okay, seterusnya kita nak ukur kaki kimpal. Berapa tinggi kaki kimpal. Letak awak punya welding gauge dekat
perimeter yang bawah ni, besi awak. Lepas tu mata dia letak dekat kaki kipas tu. So kita boleh baca dekat sini. Okay, berapa nilai dia. Okay, kalau kat sini, kalau kita tengok ni, 5, ketinggian dia adalah, okay, kosong start kosong kan. Kosong, sengat kat sini. Kita akan baca kosong, ni 5, 6, 7, 8. Okay, 8,5 ataupun 8. So, dia punya tinggi kaki kipas tu adalah 8 mm. Okay. Okay. Seterusnya, mengukur ketebalan kerongkong. Ini dah saya kata guna benda ni. Okay. Benda yang bawah ni. Ni betul-betul yang keluar ni. Ini adalah kegunaan dia adalah untuk mengukur ketebalan kerongkong bagi kimpalan kembi. Ni kimpalan kembi. Kita akan guna benda ni. Okay. Cara dia adalah sinilah kedudukan dia. Dan kita akan baca kat sini. Bacaan dia adalah dekat sini. Okay. Pembacaan dia boleh sampai 20 mm ataupun 34 inci ataupun 2 cm. Okay. Untuk mengukur ketebalan kerongkong. Okay. Plate inspection practice. Ni sepatutnya benda ni sepatutnya awak buat kat sini lah. Kalau ikutkan saya akan bagi plate dan awak buat visual inspection. Tapi disebabkan secara maya ni. Okay. Kita akan buat secara maya lah. Tunjukkan kat awak lah. Okay. Untuk plate ni CSWIP 3.1 welding inspector. Selalunya awak akan dapat satu plate. Dan awak dikehendaki untuk buat satu inspection dalam masa 1 jam 15 minit. Maksud dia sampai selesai awak isi borang lah. Okay. Macam mana cara? Okay. Gunakan pensel bagi melukis garisan anak panah. Tetapi setiap ulasan dan ukuran mesti pen sahaja. Okay. Laporkan segala yang awak dapat lihat dekat atas plate. Okay. Jangan lupa untuk membandingkan dan merujuk kod timpalan bagi mengetahui ketidaksempurnaan yang terjadi, reject ataupun accept. Okay, dan juga jangan lupa letak tarikh dan juga signage awak ataupun tanda tangan. Okay, selepas dah siap. Okay, ni benda yang mandatory kena buat. Okay. So, yang pertama adalah awak kena isi thumbprint report sketch. Okay, thumbprint report sketch. Okay. Macam mana rupa thumbprint report sketch ni? Okay. Tunjuk awak. Ni dia. Okay. Ni adalah plate thumbprint report sketch. Okay, macam mana kita nak isi? Okey, ini kalau awak tengok, ini adalah macam mana bentuk sambungan temu ramu lah. Okey. So ada nama, mesti isi nama penuh. Okey, ni signature, sign awak. Welding process apa dia, SMAU ke, TIG ke, MIG ke apa kat sini. Okey, kod apa yang kita guna, AWS apa-apa ke, kat sini ISO apa-apa ke. Okey, tarikh, ketebalan plate, position 3G, 4G, 6G dan sebagainya. Okey. Ni adalah dia punya report thumbprint yang kosong. Okey, yang tak diisi lagi. Okey. Macam mana nak isi? Macam mana selepas diisi? Okey, contoh dia macam ni. Ni adalah yang telah diisi. Okey. Nama tukang check tu ataupun inspector welder tu. Sign nanti. Okay, proses dia, kod yang diguna, welding position berapa, 1G, 2G, 3G, ketebalan dan juga panjang, tarikh, jenis sambungan, ribat ke, kembi apa, T-joint ke, ikutlah berdasarkan lap joint ke, berdasarkan jenis lah. Okay, so yang ni adalah contoh thumbprint report yang telah siap.
Okay, so dia akan tengok setiap kecacatan akan direkodkan di dalam ni berdasarkan plate. Okay, macam mana nak buat? Okay, ni contoh dia. Ini contoh plate lah. Plate kamu. Ni contoh plate kamu. Okay, kalau kita, ada jumpa saja kecacatan, awak mesti tanda. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, kalau tengok kat sini, yang first ni adalah arc strike. Okay, arc strike di sini. Mechanical damage kat sini. Kalau awak tengok kat sini, mechanical damage ni macam ketukan chipping hammer. Okay. Okay, undercut intermittent. Undercut intermittent apa dia? Undercut intermittent tu adalah potong bawah undercut yang secara putus-putus. Side ada, side tak ada. Side ada, side ada. Side tak ada, side ada. Tu adalah undercut intermittent. Okay. Surface flat. Ni sangga yang terperangkap kat sini. Surface flat. Okay. Sepanjang ni cat undercut intermittent. Okay, yang sebelah sini undercut intermittent. Okay. Mechanical damage. Kalau awak tengok kat sini, mechanical damage ni adalah terkena grinder. Okay, kita tengok sini Sini chipping hammer, sini grinder. Ni ada dia tak tanda ni, kali bukan ni kat sini ada satu porosity. Okay, keliangan kat sini. Sepatutnya tanda lah. Okay, jadi nanti cara dia, bila awak dapat plate, awak tanda siap-siap. Ini apa dia, tang ni apa dia, kat sini apa. Okay. Lepas tu bila awak dah determine ataupun awak dah kena pasti segala kecacatan tu dekat plate tu, awak kena transfer masuk ke dalam sketch, report. Ni report sketch dia, thumbnail report sketch dia. Okay. First sekali kita tengok arc strike kat sini. Okay. Terus sikit. Okay. Arc strike kat sini. So kat sini pun samalah, kita buat kotak kat sini, tulis arc strike. Okay, 5 ni adalah dia punya dimensi panjang. Okay, 10 ni daripada dia punya lebar. Awak kena ukur lah berapa. Okay. Kemudian pergi ke depan lagi. Ada mechanical damage. Okay, mechanical damage. Dia punya D ni adalah depth ataupun kedalaman. Kita tengok kedalaman dia paling tinggi, paling dalam berapa, dalam 1 mm. Okay, ambil dia punya dimensi. 15 lebar, 20 ni panjang. Okay. Lepas tu ada anak panah kat sini. Maksud dia anak panah ni menunjukkan 60 ni menunjukkan dia daripada hujung ni ke sini adalah 60 mm. Jarak daripada hujung ni, jarak daripada hujung plate ke kecacatan mekanikal ni adalah 60 mm. Okay, so awak kena buat anak panah. Okay, anak panah boleh menggunakan pensel. Ya. Tetapi segala keterangan jenis kecacatan, dimensi mesti awak gunakan pen. Okey. Seterusnya, pergi ke depan sikit. Awak ada cap undercut intermittent dekat sini. Okey, jarak pada hujung ni ke cap undercut intermittent ni adalah 110. Awak ukur lah guna pembaris. Pembaris besi ni, pembaris keluli ni. Okey. Daripada hujung tu ke hujung tu berapa. Okay. So, bila dah dapat, awak buat anak panah, tuliskan jarak dia kat sini. Okay. Ni saya terlupa ni, sepatutnya bubuh satu kat sini. Slack. Surface slack. Kena tanda kat sini. Tukar lah daripada hujung ni ke tempat kejadian tu, berapa dia punya ukuran. Kena tulis. Okay. Kita tinggal satu. Okay. Kat bawah ni. Okay. Mai ke bawah pula. Bawah ni, okay. Cap undercut intermittent ni daripada hujung ni, daripada awal sampai hujung. So awak kena buat lah awal sampai hujung. Kedalaman dia paling dalam berapa? Ukur guna welding gauge. Ukur guna welding gauge ni. So awak akan dapat dia punya kedalaman 1.0. Yang ni kedalaman dia paling kedalaman 2.0 katakan. Okay, so awak tulis kat sini lah cap undercut intermittent di 1.0. Okay, dan seterusnya yang terakhir adalah kecacatan kat sini. So, mechanical damage. Okay, kat sini. Terkena grinder. Okay. Tengok dia punya dimensi dia berapa. Ukur panjang dengan lebar dia. Okay. Ukur panjang dia berapa, lebar dia berapa. Dan juga kedudukan dia. Daripada hujung ni ke mechanical damage ni, ke kecacatan tu, berapa dia punya jarak. Okay, kalau kat sini 70. So, awak tulis lah 70.
Okay, so siaplah awak punya thumbnail sketch report. Okay. Okay, final report. Okay, dah buat. So, maksud dia ada 2 report lah. Satu, report secara lukisan macam tu. Dan juga final report ni, mesti menggunakan pen sahaja. Okay, mesti dilengkapkan, tak boleh dibiarkan kosong. Mesti isi walaupun ditandakan dash. Mesti wajib isi walaupun ditandakan dash menggunakan pen sahaja. Okey. Tunjukkan contoh. Okey, ni contoh laporan akhir. Okey, ini adalah ukuran yang awak perlu carilah menggunakan baris dan juga welding gauge. Okey. Yang kod ni, kita rujuklah AWS, ISO dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita bandingkan. Kita bandingkan yang kita dapat dengan kod yang dibenarkan, tahap yang dibenarkan. Contoh dia kalau kat sini. Maksimum yang dibenarkan hanyalah 2.0. Tapi yang kita dapat 2.5. Okey, jadi kita akan reject lah. Okey. Yang kedua, okey, rupa bentuk. Rupa bentuk dia sepatutnya smooth. Okey, sepatutnya halus, elok. Tapi sampel yang awak check tu tak smooth. Okey, reject lah. Okey, boleh. Itu cara kita nak isi contoh laporan akhir visual inspection. Okey. Seterusnya adalah, ni contohlah satu lagi sambungan. Okey, ni untuk penetration. Bahagian penetration lah, kita check bahagian penetration pula. Okey, dah isi, tulis tarikh, sign. Okey. Okey, bagi field inspection pula, kimpalan B, sama saja. Cuma awak kena dapatkan saiz bagi ketebalan plate, panjang kaki kimpal, minimum kaki kimpal, okey, maksimum dia berapa, maksimum ke dalam kerongkong, ketebalan kerongkong, okey, maksimum ni dia punya apa orang panggil, dia punya sifil lah ni. Okey, macam mana kita nak kira? Ni. Okey, dia punya contoh dia throat thickness ni berapa, nak ukur guna macam mana? Guna welding gauge. Okey. Ni welding gauge. Okey, material thickness ni berapa? Bila awak dah dapat ni, kita akan buat dia punya isi dia punya borang. Okey. Okey, seterusnya lengkapkan borang pemeriksaan yang mengandungi beberapa kriteria ketidaksempurnaan kimbalan dan bandingkan had penerimaan dengan ukuran yang tersekat. Had ni samalah. Awak check guna kod. Dia punya had tu lebih ke tak? Kalau lebih, reject. Kalau masih bawah had, okey. Kita boleh accept. Okey, itu saja takat visual inspection. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya melalui Classroom boleh, WhatsApp direct saya pun boleh, okey. WhatsApp dalam grup pun boleh, okey. Kalau saya boleh tolong, saya akan tolong. Saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya refer orang yang lebih hebat untuk jawab soalan-soalan awak. Jadi, walaupun berada secara maya ni, insyaAllah saya akan cuba menghadirkan untuk setiap soalan-soalan kamu lah. Okey. Jadi, sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.